kedua Allah kata, ya, ayat pertama Allah kata Yasin. Kalau ilmu tajwid dia panggil apa? Mad lazim kalimi, kan? Mukhaffaf, harfun. Mad lazim harfun mukhaffaf. Apa tu mad lazim harfun tu? Kata baca senang lah. Yasin, dia tak ada dengung. So mad lazim harfun tu huruf. Kalau kalami ni dia ada perkataan. Contoh macam alhamdulillah last sekali apa? Waladdallin, tu kalimi, tu kalimah. Kenapa lazim selalu dibacalah? Yasin. Itu dari segi tajwid, tapi kita tak nak bincang tajwid lah. So masuk ayat kedua, wal Qur'anil Hakim. Kata Allah, wa tu demi Al-Quran yang penuh dengan hakim. Kalau kita direct translation, kita kata penuh dengan hikmah. Kalau hikmah, kalau ditafsirkan lagi, maksudnya wisdom, kebijaksanaan. So bila kita baca Al-Quran, dia bukan satu benda yang merapu, bukan satu benda yang sia-sia. Dia adalah setiap benda yang Allah sebut ada reason. Termasuklah letak huruf-huruf yang kita tak fahami tadi. Semua yang Allah letak itu ada reason. So dia hakim, dia bijaksana, dia penuh hikmah. Bila kata dia bijaksana, maksudnya dia hidup, dia ada roh. Tak adalah tiba-tiba kita sebut cakap dengan dia, tak ada. Tapi dia ada roh. Maksudnya dia ada roh, dia boleh menggerak jiwa. Sebab tu Quran dia tak ada chapter. Maksudnya kita boleh buka mana-mana ayat pun kita boleh dapat hidayah. Orang yang biasa Al-Quran katakan bila ada masalah, dia buka mana-mana surah, di mana buka mana-mana page pun ayat itu boleh membantu diri dia, boleh menenangkan diri dia, dengan syarat dia ada hubungan yang akrab dengan Quran. Kadang-kadang ada satu ayat yang menegur diri kita directly. Itu semua datangnya petunjuk daripada Allah SWT. Dan dia beza daripada buku-buku lain. Buku lain kalau kita baca 2-3 kali jemuh lah. Tapi Quran masih lagi. Kadang-kadang orang tak faham pun. Tok Imam baca kat depan nangis, kita pun nangis. Kita pun tak tahu kenapa Tok Imam tu nangis. Kok wallet dia hilang ke apa, gaji tak dapat lagi, tak dapat balik raya ke, kita pun nangis sama. Imam pun boleh asal kita nangis kan. Dia tersedu sedan, tak ada masalah. Tapi yang penting menunjukkan dia, walaupun tak faham, kita rasa tenang. Bila orang tu baca itu, menunjukkan dia ada mujizat kat situ. Jadi Allah bersumpah, Allah kata wal Qur'anil hakim. Wa ni dia ada dua. Satu wa maksudnya dan satu wa maksudnya sumpah. Macam mana nak kenal kalau tengok dalam Quran, kebiasaannya kalau waw sumpah ni dia akan baris bawah. Kebiasaannya. Ni waw ni. Waw sumpah ni bukan boleh tekan ni. Tu dia. Bawa pakai ni, dia waw ni, kemudian dia akan baris bawah. Hakim dia lah ni, mudafa'il ilaih. Ilaih pula. Wal Qur'anil hakim. Kalau waw yang ataf, waw yang tak untuk sambung ni, waw dan, dia tak semestinya berada di awal. Dia akan berada di tengah lah. Waw tu dan Haikal wa Hasif wa Hasrin, tu wa dan. Kalau waw ni sumpah. Dalam bahasa Arab dia panggil qasam ataupun aqsam, banyaknya sumpah. Wa qasam ni maksudnya kenapa Allah bersumpah? Bila Allah bersumpah dalam Quran, kalau manusia bersumpah, satunya kalau manusia bersumpah dia nak buktikan bahawa dia betul. Ataupun patut perkataan kata sumpah aku nampak 4 tayar tercabut tadi, sumpah. Tunjuk bukti kan. 4 tayar tersebut sebenarnya tengah betulkan tayar kat bengkel. Tapi bila kata sumpah, Allah nak sumpah dengan satu benda, menunjukkan apa yang Allah nak cerita lepas tu, jawabul qasam, dia jawab kepada sumpah tu satu benda yang penting. Ini cara untuk Quran tarik perhatian, sebab audiens yang dengar ketika tak audiens yang faham bahasa Arab. Bukan audiens yang saya, bukan. Audiens yang setiap kali Nabi sebut, sahabat sebut, dia jadi khutbah, dia jadi syarahan, dia dengar. Sebab tu Abu Lahab terasa, apa panggil aku Lahab pula kan. Sebab apa? Dia faham. Kalau macam kita, kenapa kita tak terasa? Sebab kita tak faham. Sebab tu kita relax je. Kadang-kadang orang kata imam baca apa pun, taklah kawan, kita kadang marah lagi.
Malah kita imam tu baca panjang-panjang kan. Siapa suka pilih surau yang baca panjang-panjang? Carilah surau yang pendek-pendek. Lepas tu wal Quran ya hakim. Demi Al-Quran yang maha bijaksana. So bila Allah sumpah, Allah nak bagi tahu satu benda yang penting, dan Allah akan sumpah dengan makhluk dia yang hebat. Manusia tak boleh sumpah dengan makhluk. Saya tak boleh sumpah dengan bapa saya, dengan ibu saya, tak boleh, sebab dia akan membawa kepada syirik dan membawa kepada kebanggaan kepada makhluk-makhluk yang lain. Cuma demi bangsa saya, demi negara tu lain lah. Walaupun negara aku tu ada negara, dia tak membawa kepada unsur syirik. Jangan tiba-tiba semua nak ubah negara aku lah. Semua tak nak baca. Tapi maksudnya Allah sahaja yang boleh sumpah dengan makhluk. Sebab apa? Dia yang cipta makhluk. Dia bersumpah dengan matahari, dia bersumpah dengan masa, bahkan dia bersumpah dengan Nabi Muhammad sendiri, dia bersumpah dengan apa tu Quran, dia bersumpah dengan pelbagainya, sebab menunjukkan apa yang dia sumpah tu penting dan hebat. Dia nak bagi tu satu benda sebagai penegasan, sebagai tarik perhatian. Dia kata wal Quran, semua orang dengar, nil hakim. Oh, Quran bijaksana. Kenapa Allah sebut ada alif lam? Sebab merujuk bahawa Quran itu, Allah sebut Quran sebab ketika ini kita dah tahu tadi, surah Yasin ni turun dah lama dah. Nabi nak sampai ke Madinah, fasa keempat. Surah dia turun selepas surah Jin. Maksudnya dah peringkat terakhir dah, hampir-hampir Nabi nak pergi Madinah. So Allah tak perlu jelaskanlah ke orang-orang Arab Quraisy ni apa tu Al-Quran. Mereka tahu dah. Mereka dengar Quran, apa pula Muhammad nak sebut pula hari ni. Dia nak sebut apa pula? So dengar wal Quran nil hakim. Demi Quran. Quran di mana? Yang kalian tentang tu. Quran ni kata surah Yasin turun selepas surah Jin. Tadi kita dah bincang. Tadi siapa yang tak dengar surah Yasin, surah Quran ni, siapa tak dengar? Arab Quraisy tak dengar. Siapa yang dengar? Jin dengar. Siapa yang terima? Jin yang terima. Siapa yang iktiraf? Jin yang iktiraf. Sedangkan Allah jadikan manusia tu lebih mulia daripada makhluk-makhluk lain. Jin tak dijadikan untuk khalifah, manusia dijadikan sebagai khalifah. Kenapa kalian yang diangkat darjatnya merendahkan darjat kalian sendiri? Jin yang sepatutnya bukan diturunkan untuk dia pun, tapi tiba-tiba dia pun dengar. Maksudnya Al-Quran pun turun untuk dia juga. Sebab apa? Taklah dijadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepada Allah SWT. So Allah datangkan sumpah-sumpah ni untuk apa? Penegasan bahawa Quran itulah satu benda yang penting untuk dibaca, untuk diamalkan, dan juga penegasan bahawa Nabi Muhammad tu nanti adalah sebagai seorang Rasul. Itu dia gunanya Quran. Dan juga kalau kita tahu Allah juga bersumpah dengan wal asr, dengan masa. Allah kata apa? Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. So penegasan demi masa. Maksudnya Allah bersumpah dengan masa, bukan sekadar bersumpah juga, Allah menjadikan masa itu sebagai saksi. Masa itu telah menjadi saksi bahawa betapa ramai yang manusia telah merugikan masa dia. Begitu juga Allah bersumpah dengan Quran. Quran ni akan jadi saksi betapa ramai yang manusia yang mengabaikan ajaran daripada Al-Quran, walaupun dia bergelar Al-Hafiz pun. Kadang-kadang apa, kita baca, kita hafal, kita hantar anak-anak kita hafal, bagus. Memang bagus. Saya pun tengah usaha kan, kalau boleh-boleh nak hafal. Tuan-tuan hafal Quran tak? Siapa kat sini hafal Quran? Saya hafal Quran. Saya ada dua soalan kedua. Tuan-tuan hafal Al-Fatihah tak? Hafal? So tuan-tuan hafal Quran. Sebab saya tanya tuan-tuan hafal Quran tak? Tuan-tuan hafal Quran. Saya pun hafal Al-Fatihah, alhamdulillah. Tuan-tuan hafal keseluruhan Al-Quran tak? Yang itu saya tak angkat. So alhamdulillah kita semua hafal Quran. Kenapa saya tanya? Sebab Quran sendiri maksudnya satu perkara yang, satu benda yang dibaca. Dia datang daripada perkataan qara'a maksudnya baca. Semua orang baca Al-Quran. Paling kodi pun bahasa saya lah, kita baca Quran ketika dalam sembahyang. Sekurang-kurangnya Al-Fatihah kan. Jadi bila tambah nun di sini menunjukkan bahawa dia jadi jamak, dia banyaknya dibaca. Itu satu perkara yang paling dibaca dan banyak dibaca. So Quran bukanlah kita suruh hafal pun, sebenarnya dia untuk dibaca dan diamalkan. Kemudian dia disebarkan kepada masyarakat. So tujuan Allah bersumpah, pertama untuk menegaskan satu perkara, kedua dia jadi saksi. Kita pun tahu dalam ada hadis mengatakan bahawa siapa yang baca Al-Quran, Al-Quran akan datang kelak di akhirat sebagai syafaat. Dia jadi kita endorsement lah untuk tolong kita esok. Itu dia punya, itu maksud dia. Baik.
Ada apa tertinggal tak? Saya surah Yasin ni di surah pendek tapi macam-macam perkara boleh bincang. Saya akan boring dengan tuan-tuan selama 2 hari ni, insya-Allah. Saya cuba nak keluarkan segala-galanya yang boleh lah. Alright, ada hadis, saya ambil hadis sikit. Nabi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, rawahu Muslim. Bermaksud Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, bacalah, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat kepada pembacanya. Maksudnya baca Quran ni, baca tanpa kita faham pun dah dapat pahala. Tapi of course dia datang lebih daripada itu, bukan sekadar untuk baca, dia untuk apa? Untuk bukan sekadar untuk dapat pahala, tapi untuk membantu kita untuk mengubah diri kita, bagaimana nak ajar kita macam mana kita nak berjalan kat muka bumi Allah ni. Cara dia ada rules, dia ada regulation dia, ada peraturan dia. Untuk orang yang berperadaban tinggi, dia mesti ada undang-undang lah. Kita nak masuk nak orkestra pun dia suruh pakai smart-smart, tak boleh pakai t-shirt, dia tak bagi. Dia juga saya rambut panjang, dia kata tak ada masalah, tapi pakai kena pakai kola, sebab dia kata apa, Ramli Sarip pun pakai smart, dia kata macam tu. Yang kedua, Allah kata, ada hadis lagi dari riwayat Ahmad, inna lillahi ahlina minan nas, qalu man hum ya Rasulullah, qala ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Sesungguhnya Allah mempunyai ahli. Ada setengah terjemahan dia kata keluarga, tapi saya tak ambil lah terjemahan tu, saya ambil sebagai asal perkataan dia ahli. Sesungguhnya Allah punya ahli, orang-orang dia lah, kita nak kata grup-grup dia, orang-orang dia kat mana? Di antara manusia ni. So sahabat tanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasul jawab, para ahli Quran. Mereka lah ahli Allah dan hamba pilihannya. Sebab tu saya tekan kepada tuan-tuan, kalau nak habiskan masa hidup dalam dunia ni, ilmu yang kita ada, kalau kita nak habiskan masa, habiskanlah masa dengan baca Quran, habiskan masa dengan kaji Al-Quran. Bukan maksud kita menolak ilmu-ilmu lain, tapi di samping ilmu-ilmu lain, yang ini basic. Sebab tu zaman selepas Rasulullah, zaman sahabat, pada tabi'in, mereka tak ada satu pun digelar sebagai Al-Hafiz, tak ada. Sebab apa? Mereka semua hafal Quran. So siapa yang digelar Al-Hafiz? Orang yang hafal hadis. Jadi kita harap satu hari title Al-Hafiz tu hilang lah, sebab kita semua bakal menghafal keseluruhan Al-Quran lah. Tapi sekarang kita pun dah hafal Quran, boleh panggil Hafiz juga. Hafiz surah Juz Amma ke. Jadilah tu, saya Hafiz daripada surah Qul Allah Ahad tu sampai kepada An-Nas. Okey, so maksud dia, so tadi kita dah tahu Allah sumpah dengan Quran, bukan sekadar Quran yang hakim, Quran yang bijaksana. Kalau English kita tafsir sebagai wisdom, yang ada wisdom. Apa tu hikmah? Sebelum kita pergi kepada makna hikmah ni secara biasa, kalau kita selalu orang Malaysia lah, Melayu selalu cakap hikmah tu masalah lemah lembut, kena baik, kena sopan, orang pukul kepala kita pun tak apalah, berhikmah. Tak, bukan. Hikmah maksudnya kena letakkan satu benda betul pada tempat dia. Sebab tu Nabi dalam sirah dia, ada masa dia perang, ada masa Arab Badawi kencing kat masjid pun dia tak marah. Sahabat nak pergi tahan, Nabi kata tak payah, biar dia settlekan urusan dia. Cakap Malaysia tak boleh lah, kapet buat situ pening kita. Dia sebab apa? Pasir kan, dia akan mendap ke bawah. So kalau kacau ketika berjadi, dia akan berterabur ke tepi lah pula satu kerja lagi. Biar dia one spot saja, biar dia habiskan urusan dia. Tu Nabi berlemah lembut, tu hikmah. Tapi ada ketika sahabat pakai emas ke apa, Nabi baling. Nabi rentap gelang emas tu, Nabi baling. Atau letak rantai, Nabi baling. Kenapa berbeza? Hikmah, wisdom. Arab Badawi tanya apa soalan, Nabi tak kisah, tanyalah. Soalan yang kata soalan bodoh sekalipun, tanya, tak ada masalah. Tapi bila sahabat tanya, Nabi marah, tak layak. Ada orang yang boleh tanya soalan itu, ada orang tak boleh. Ada ketika Nabi berlemah lembut, Nabi tak lawan pun, peringkat Mekah Nabi tak lawan, tapi di Madinah Nabi lawan. So apa? Nabi ada negara. So dah kira macam zaman dulu orang yang perang kan. So untuk mempertahankan negara, boleh pun kita berperang untuk mempertahankan negara pun boleh. Itu yang Nabi buat, ataupun mempertahankan kedaulatan agama itu sendiri. Baik, kita bincang apa maksud Al-Hakim menurut sudut Al-Quran itu sendiri.
So Al-Hakim maksudnya yang bijaksana. Kalau kita English kita tafsir sebagai wisdom. Bila kata wisdom, apa sahaja yang kita baca dalam Al-Quran, dia bukan benda yang sia-sia. Dia bukan benda yang picisan. Dia bukan benda yang dongeng. Tuan-tuan boleh dia bukan benda-benda yang kata sekadar omong-omongan kosong, cakap kosong. Tak ada. Siap huruf, siap perkataan yang Allah pilih ada reason dia. Macam contoh Allah kata alif lam mim zalikal kitab. Allah guna isim isyarah jauh. Itulah kitab. Kenapa Allah tak kata ini sedangkan Quran berada kat depan mata kita? So Allah merujuk bahawa Quran ini sebenarnya datang daripada atas. Nabi tak tulis tangan dia dengan tangan dia sendiri. So setiap perkataan tu Allah dah pilih. So the wisdom, dia bijaksana dan dia sentuh semua hati. Hati keras, hati lembut, hati separa keras, semua. Melayu, Cina, India, Arab, semua. Dia bukan untuk satu bangsa sahaja. Dia tak perlu kita masuk Islam, kita jadi Islam semua kena nama Arab, tak ada. Sebab Islam bukan suruh kita masuk satu bangsa, bukan masuk bangsa Arab pun. Islam suruh kita apa? Suruh ikut Islam. Cuma Allah dah sebelum ni dah ada bangsa lain macam masa Bani Israel, jadi nabi. Last kali Allah bagi kepada bangsa Arab. Yang kita kata, adakah Arab semua masuk syurga? Oh, tengok Arab boleh tahan tak? Lecturer saya mengajar saya di media. Dia cakap bila dia explain, dia ajar sirah dalam bahasa Arab lah. Dia explain kepada kami pelajar foundation untuk degree. Dia explain tentang berputu-pusunya orang pergi Mekah. Dia tak tahu tak apa dia cakap. Seperti apa dia kata. Dia kama Bukit Bintang dia kata. Dia kata kama Bukit Bintang. Seperti ramai orang pergi Mekah tu seperti orang pergi ke Bukit Bintang. Kita pun beli apa punya perbandingan lah ni. Dia nak cakap orang Arab suka pergi Bukit Bintang, pergi shopping apa semua. So ramai orang pergi Mekah tu macam orang pergi Bukit Bintang tu, dia kata. Dia kata perlu ke kau buat perbandingan yang macam ni kan? Menunjukkan kadang-kadang Arab pun dia pening tak. Menunjukkan sebab tu jangan masuk bangsa, kita masuk agama. Dia bukan agama orang Arab, cuma dia agama yang datang dan Nabi kita orang Arab lah, itu saja. Nabi kita orang Arab. Macam mana pun dia akan ada bangsa yang mewakili tu, tapi bukan untuk menyebarkan bangsa. Sebab banyaknya ulama-ulama atau ulama hadis pun banyak yang bukan berbangsa Arab pun, banyak yang berbangsa lain. So maksud pertama, Al-Hakim boleh jadi maksud dia bijaksana. So baca Quran, orang sepatutnya jadi lebih bijak lah sepatutnya. Bukan menyebabkan ada cerita-cerita yang pelik, cerita-cerita yang menjadikan kita kadang-kadang cerita kartun pun ada, cerita yang kata direka-reka. Tak, Quran semua yang datang itulah sepatutnya menjadikan orang yang bijaksana. Semua yang datang itulah yang ada fakta-fakta yang sepatutnya mengubah manusia itu menjadi orang yang lebih baik. Baik, Al-Hakim juga maksudnya hukum, atau English kita panggil judgment. Maksudnya apa? Ada hukum hakam, ada peraturan. Bila baca Quran, dia ada rules dia. Dia ada orang kata cara pemimpin nak macam mana, rakyat nak jadi macam mana, masyarakat nak kena jadi macam mana, lelaki macam mana, perempuan macam mana, adakah perlu ditindas perempuan atau tidak, bagaimana Islam menunjukkan kaedah sebenarnya, nak layan anak macam mana, semua yang diceritakan dalam Al-Quran. Asas dia lah, asas-asas dia, asas-asas untuk macam mana manusia untuk hidup. Sebab kita tahu Quran turun ketika itu sesuai dengan zaman orang tu dan juga sesuai sampai sepanjang zaman. Dia cerita sesuai dengan kadar kapasiti manusia. Allah SWT orang yang sangat hebat. Allah SWT zat yang sangat hebat. Tentu saja kalau perkataan yang dia guna Al-Quran, sepatutnya dia akan gunakan perkataan macam buku universiti lah, sampai kita pun tak faham. Kita tengok kepada orang lecturers kalau duduk, dia duduk kat depan, dia kata Surah Yasin dimulakan dengan huruf-huruf yang terputus. Jumhur ulama mengatakan Surah Yasin diturunkan hampir kepada hijrah Rasulullah SAW. Turun ketika dia baca sampai 2 jam, sebab orang tidur. Saya duduk depan sekali dengan belajar. Sebab apa? Dia sangat minta maaf kalau lecturer ni. Saya tahu tuan-tuan lecturer yang terbaik. Tapi kan menunjukkan bahawa dia akan cakap term-term yang kita rasa sangat alien, asing sangat. Bagi tahu, contoh ada sekali orang baca khutbah, dia cerita pasal very scientific, ubat-ubatan. Dia sebut ubat-ubat yang saya sendiri je. Wow, terornya. Sebab dia akan sebut fakta. Sebab kita tahu Allah sangat bijaksana, tapi dia guna perkataan yang
boleh dikembangkan maksud, tapi semua orang boleh faham. Arab Badawi boleh faham. Kul huwallahu ahad. Kata Allah tu Esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Arab Badawi duk bayang Allah satu je lah. Allah tempat bergantung, maksudnya aku boleh minta apa-apa aku nak. So dia boleh faham. Itu beza antara orang yang ulama yang beza, cara orang tu menyampaikan ilmu sama ada dia nak simplify. Sebab tu zaman sekarang kita tengok macam-macam kitab besar, tapi ulama kemudian dia akan buat mutasar. Maksudnya buat ringkasan. Nak ringkaskan simplified version apa sebenarnya yang disampaikan oleh ulama tu. Buat kalau tengok ulama bincang satu perkataan pun dia buat satu pasal sumpah yang ada satu kitab. Ibnu Qayyim ada kitab pasal sumpah qasam dalam Quran. Betul, ulama lain pula buat satu pasal nikah saja, buat berjilid-jilid apa semua. Akhirnya Quran dia datangkan 1/14 simplified version. Macam tu je. Semua ada. Asas dia. So dia ada hukum. Boleh kita tengok macam mana kita nak bersyariat, kita punya undang-undang macam mana kita nak berjalan di muka bumi Allah. Kemudian Al-Hakim juga maksud dia muhkam. Apa maksud muhkam? Dia ada ayat-ayat yang maknanya jelas, yakni tidak tersembunyi. Kita tahu Quran, Ali Imran kata apa? Quran ni kebanyakannya ayat dia muhkam, ayat dia jelas. Ada beberapa sahaja ayat yang mutasyabihat, contohnya Alif Lam Mim Yasin, sifat Allah yang kita tak faham. Kadang-kadang Allah kata Allah istawa ala arash, duduk atas arash. So ada ditafsirkan, ada yang ditafsirkan, ada yang terima sahaja. Tapi kebanyakannya semuanya mudah difahami, dan juga muhkam juga boleh maksud dia terjalin. Maksud terjalin apa? Dia saling berkait di antara ayat-ayat yang lain. Kalau kita tengok berapa banyak surah, panjang macam dalam surah, awal-awalnya tiba-tiba akan berkait dengan yang awal. Kita, kalau saya sendiri, saya tengah bercakap, kadang-kadang saya tak ingat apa aku cakap first ayat tadi. Kadang-kadang tak tahu dah, sampai ke England dah, sampai ke mana-mana dah, Jerman dah, apa semua, kita tak ingat. Tapi Allah, Nabi dah cakap dari awal, tiba-tiba Nabi boleh sebut the same exact word, dia ringkaskan lagi daripada ayat yang terakhir. Tengok surah Al-Baqarah, berapa panjang, last sekali Allah akan sebut balik benda yang dia mention awal-awal mengenai takwa, mengenai Quran semua, dia sebutkan dah balik. Okey, so bila kita tahu ada Al-Hakim, maksudnya kita dah cakap tadi, maksudnya tanda bahawa Al-Quran tu hidup lah. Dia bukan sekadar karangan sahaja dia duk kita baca Yasin wal Qur'ani Hakim, ada yang tertidur-tidur semua. Macam Jumaat depan kita baca balik. Kita habiskan Yasin dalam masa berapa lama tuan-tuan? Rekod peribadi 20 minit, 30 minit. Hari ni kita nak baca Yasin 2 hari. Kita kena panggil Malaysian Book of Record. Alright. So dia pertanda bahawa Quran itu hidup, dia akan sesuai sepanjang zaman, dan dia akan menghidupkan jantung hati yang matilah. Itu tujuan dia, itu maksud wisdom. Okey, ada soalan tak? Kadang-kadang bila kita pakai slide ni takut saya baca je. So Allah kata Yasin, dari sini ayat perkataan huruf dari Al-Quran, Allah kata wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran ini yang kalian tentang ini, yang kalian tak terima ni, yang kalian kata sihir, yang kata syair, sebenarnya dia adalah Al-Hakim. Dia adalah penuh syarat dengan hikmah, syarat dengan pengajaran, syarat dengan undang-undang, syarat dengan perkara-perkara yang penting untuk kalian menjalani kehidupan di dunia. Kerana bila Allah dah pertahankan Quran, Allah telah bersumpah dengan Al-Quran, Allah kena juga bersumpah dengan yang si pembawa kepada Al-Quran. Betul-betul. Sebab tu zaman Islam zaman sekarang, kita ada produk yang baik tapi tak disampaikan dengan baik. Beza dengan agama seperti Kristian, kadang-kadang kita tengok setengah lah. Saya pun bukanlah orang berpengalaman sangat, mereka bawa benda yang tak betul. Kita sepakat itu, kita kata kefahaman kita, tapi well present, datang dengan baik, datang dengan senyum, datang dengan respect, datang kadang-kadang kita rasa macam wow, dia datang dengan present, dengan cara dia bersemangat. Banding berapa banyak tuan-tuan yang ingat lagi khutbah Jumaat hari Jumaat lepas, giling kepala. Saya ingat ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dia macam menyebarkan gas tau. Tidurlah wahai saudara-saudaraku sekalian. Nanti kita akan sebut balaul mubin lah. Apa maksud dia? Bukanlah semua, ada yang okey, banyak yang okey. Alright.
himah penggunaan urang terputus ini kita dah ceritalah tadi lah. Penggunaannya tadi himah dia untuk apa? Untuk mencabar orang kafir untuk buat benda yang sama orang Arab Quraisy dan menunjukkan bahawa Quran ni benar-benar datang daripada Allah dan untuk tarik perhatian. Wallahu a'lam. Ada soalan? Kita rehat lagi 5 minit boleh? Nak rehat ke tak rehat? Rehat lah. Okey, nak bayar parking kita. Okey. Kata Allah next, bila Allah dah pertahankan Quran, Allah kata innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau. Bila kata engkau, siapa yang bawa Al-Quran? Yang bawa Al-Quran itu adalah Allah. Sesungguhnya engkau, kata Allah, lam taukid lah. Bila kata la ni, maksudnya dia penegasan. Ni la. Innaka, sesungguhnya engkau, la, benar-benar, betul-betul, minal mursalin, benar-benar daripada utusan. Maknanya daripada utusan-utusan, maknanya daripada rasul-rasul. Orang boleh terima Nabi Adam, orang boleh terima Nabi Musa. Kalau tengok Bani Israel terima, Yahudi terima Musa, Adam, Musa, mereka terima. Tapi pelik dia tak terima Muhammad. Apakah bezanya Nabi Muhammad dengan Nabi-Nabi itu dulu? Tak ada perbezaan. Tak ada. Dalam surah Al-Baqarah sebenarnya mengatakan bahawa jangan kamu bezakan antara Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ni. Mereka semua adalah orang-orang yang menyampaikan wahyu Allah. So Nabi datang daripada laminal mursalin. Ini salah error, typo. Dia tak baca. Sepatutnya ni atas ni. Mursalin. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah seorang daripada rasul-rasul. Di sini Allah nak iktiraf bahawa Muhammad yang dikeji ini, Nabi Muhammad yang orang Yahudi tak terima, dia orang Arab Quraisy tak terima, bahawa dia adalah sebenarnya adalah seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang terdahulu. Sama. Wal Quranil Hakim, yang membawa, yang produknya bagus, pembawanya pun bagus. Kata-kata kita salesman, tak layaklah kita kata salesman. Salesman tu dia nak jual ubat kurus. Dia nak jual mestilah orang yang kurus juga. Ataupun dia nak jual ubat apa tu, rambut bagi lebat. Dia mesti yang jual orang yang rambut dia cantik. Tiba-tiba botak, apa botak dia clean, bang pakailah dia bang. Nanti besok sure tumbuh rambut. Pakai dulu lah. Licin tengah habis pun kena pakai dulu. Jadi sebab tu orang yang bawa produk ini adalah Nabi Muhammad SAW. Bukan sahaja dia bawa Al-Quran, tapi dia berakhlak Al-Quran. Sebab tu Allah tanya kepada orang Yahudi sebenarnya untuk kita juga, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala ta'qilun. Ada kalian menyuruh seseorang untuk buat satu benda yang kalian tak buat, sedangkan kalian baca kitab, adakah kalian tidak mengerti? Allah kata dekat Yahudi, mereka ada ilmu. Dan kita juga, kita baca Al-Quran, tapi kita sepatutnya beramal seperti mana yang kita baca. So Allah kata innaka laminal mursalin. Allah iktiraf apa yang Nabi bawa, dan Allah iktiraf Nabi itu sendiri bahawa Nabi Muhammad SAW adalah salah seorang daripada Rasul-Rasul. Dia tak bawa benda baru, dia cuma bawa balik apa sahaja yang Nabi-Nabi ajar, dan dia kata mengelokkan lagi, dia finalize apa hukum hakam yang sesuai ikut zaman dia sampailah ke akhir zaman. Itu tujuan Nabi datang. So Nabi kata dalam hadis riwayat Bukhari, inna masali wa masalal anbiya'i min qabli ka masali rajul bani baitan fa ahsanahu wa ajmalah illa mawdi'a labinatin min zawiyah faja'alna nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lah wa yaqulunahu halla wa wudi'at hadhihi labinah qala fa ana labinah wa ana khatimun nabiyyin. Perumpamaan aku dengan Nabi sebelum aku ibarat apa? Seorang lelaki yang membuat sebuah bangunan. Maksudnya Nabi umpamakan diri dia dengan lelaki-lelaki yang lain, nabi-nabi yang lain adalah orang yang buat bangunan, satu bangunan yang diperindah dan dipercantik seluruhnya kecuali satu tempat untuk batu bata di salah satu sudut. Maksudnya agama ni dah
ada dah sebelum ni, tapi Nabi datang nak letak satu je lagi batu-bata, nak lengkapkan saja. Ketika orang-orang mengelilinginya, mereka kagum dan berkata seandainya ada batu-bata diletak di situ, maka kata Nabi, akulah lawinah tu, akulah batu-bata tu, dan akulah penutup para Nabi. So Islam datang, Nabi datang bukan bawa agama baru. Bukan kita kata, oh dulu agama namanya Kristian, dulu nama agamanya Yahudi. Tak, semua agama semua adalah agamanya Islam. Syariat je ada beza sikit-sikit. Contoh Nabi Adam, dia anak-anak dia boleh kahwin adik-beradik. Sebab apa? Tak ada orang lain, tak ada makhluk lain, tak ada manusia lain. Jadi untuk berkembang biak maka dibenarkan. Kita zaman Islam, umat syariat Nabi Muhammad, tak boleh kahwin adik-beradik. Orang pun ramai kan, perempuan pun ramai manusia. So Nabi kata, aku lengkapkan ajaran-ajaran sebelum itu, cantikkan lagi, habiskan, dan aku penutup para Nabi. So kenapa Nabi kata aku penutup para Nabi? Kenapa dia tak kata aku penutup para Rasul? Sebab setiap Rasul itu adalah Nabi, dan bukan semua Nabi itu adalah Rasul. Jadi senang kalau Nabi kata aku penutup para Rasul, nanti ada orang yang akan mengaku Rasul lah tak ada, betul, tapi aku Nabi. So senang terus Nabi cakap aku penutup para Nabi. So tak ada apa nak cakap, Rasul pun Nabi confirm Nabi. So even bukan Quran saja yang menggunakan perkataan yang tepat, Nabi juga sebagai student Allah tu, yang direct daripada Allah, dia pun guna perkataan yang tepat, supaya tak ada langsung orang-orang yang akan cuba untuk kata, tengok Nabi kata penutup Rasul. Tak, Nabi kata Nabi penutup para Nabi, khatimun nabiyyin. Baik, saya rasa cukup dulu setakat ni. Kita rehat dulu 10 minit macam tu. Siapa yang belum makan atau belum bayar parking, saya lah tu. Saya dah bayar 1 jam semua itu. Okey, terima kasih banyak. Kita rehat dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah, yakni bijaksana, wisdom. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau Muhammad adalah salah seorang daripada rasul-rasul. Jadi bila Allah dah endorse, Allah dah pertahankan wahyu dia, iaitu Al-Quran. Jadi benda yang produk yang baik perlulah disampaikan juga oleh orang yang berkualiti. Jadi Allah kata aku dah pilih, seolah-olah bagi tahu aku dah pilih Muhammad SAW ni sebagai utusan aku yang terbaik lah. Maksudnya pada zaman ini dialah yang terbaik. So jangan persoalkan dia lagi lah, terima je. Sebab apa yang dia bawa memang dia bukan lantik diri sendiri. Dia sendiri pun tak pernah berangan-angan nak jadi Nabi pun. Tahu-tahu umur 40 berdasarkan hadis mengatakan dia jadi Nabi. Jadi Nabi ni bukan tiba-tiba dia kata hurray buat kenduri 7 hari 7 malam. Tak ada. Ini adalah satu bebanan, satu tanggungjawab yang berat. Nabi bila dia terima wahyu sampaikan sahabat, cerita dalam musim sejuk boleh berpeluh. Sebab apa berat? Setengah sahabat dia cerita, dia duduk dengan Nabi, macam Nabi tu seolah-olah lutut dia Nabi ke atas paha dia rasa berat ketika wahyu tu turun, menunjukkan bahawa wahyu ni berat. Satu Quran kata kalau turunlah Quran ni, wahyu ni turun dekat bukit Bukau, dia akan luar, habis, hancur, lebur. Tapi kita relax. Sebab apa? Satu, sebab Allah memang sediakan manusia ada kualiti untuk terima wahyu. Sama ada dia kualiti untuk terima wahyu atau dia tak rasa apa-apa lah. Jadi kita risau sebab kita takut kalau hati kita mati. Sebab tu dalam surah Yasin Allah tunjuk bahawa Allah boleh hidupkan hati itu, tak ada masalah. Sebab Allah walaupun Nabi rasa sedih, Nabi ditentang, tapi Nabi Allah bagi tahu sendiri di sini bahawa Nabi kena terus berjuang sampai habis. Sebab Allah dah tentu dah kadar tu bila kemenangan tu akan datang. Sebab yang penting adalah manusia tugasnya sampaikan sahaja. Bila masa nak sampai, bila hidayah tu, ilmu dah ada, bila hidayah tu sampai, dia link sekali dengan ilmu, dia jadi. Contoh macam ahli sihir yang lawan Nabi Musa AS tu. Dia dah ada ilmu tu dah ada, tapi hidayah belum ada. Bila bertembung ilmu dan hidayah, dia jadi.
Hidayah kena bertemu dengan ilmu. Sebab tu kena ada ilmu, kena belajar. Kalau tak tahu, bertanya kepada yang tahu. Yang orang paling orang yang paling tahu adalah ulul albab. Itu orang yang berilmu, orang yang belajar. So di sini Allah kata innaka la minal mursalin. Sesungguhnya engkau. Bila kata engkau di sini merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Quran ini diturunkan kepada baginda. Dan Allah bagi tahu sesungguhnya engkau wahai Muhammad, engkau sendiri kena percaya dan orang di sekeliling pun kena percaya, suka ke tak suka, mahu ke tak mahu, dia kena terima bahawa Allah boleh pilih siapa sahaja yang dia nak. Allah naikkan siapa yang dia nak, Allah turunkan siapa yang dia nak. Itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. So Allah kata innaka laminal mursalin. Kamu bukan sekadar daripada orang yang diutuskan, tapi kamu memang betul-betul la minal mursalin, betul-betul daripada orang-orang yang diutuskan. Jadi Allah jadikan Al-Quran, tadi kita kata sumpah, sekarang dia punya jawabul qasam, jawab kepada sumpah tu. Kita kalau sajak ke pantun, dia ada pembayang. Pembayangan ini jawab kepada pembayang tu. Tadi tanam pinang rapat-rapat tu cuma pembayang. Dia punya bawah tu yang maksud sebenar. Maksud sebenar dia nak apa? Kata apa? Ambil galah tolong dulukkan apa semua, rupanya nak makan buah kan. Tak, dia nak bagi tahu kalau salah tolong tunjukkan. Itu dia punya jawab qasam, jawab kepada pembayang. Pembayang tadi Quran. Bagi tahu demi Quran yang hakim, yang biasa sana, demi wahyu ini, sesungguhnya Nabi ni, kau ni wahai Muhammad, betul-betul para utusan. Kenapa Allah bagi tahu kepada Nabi Muhammad? Kenapa Allah tak bagi tahu kepada Quraisy? Wahai Quraisy, sesungguhnya dia, sepatutnya Allah kata sesungguhnya dia nahu la minal mursalin. Kenapa Allah tak kata sesungguhnya dia? Macam saya cakap awal-awal tadi, ketika surah Yasin ni turun, Nabi diberi dengan pelbagai gelaran. Just imagine orang panggil saya gila setiap hari. Mula-mula seorang kata saya gila, saya sini pula gila. Setelah dah 30 orang, tiap-tiap hari saya pun fikir, agaknya betul kok aku pun gila. Dah semua orang cakap, pening kat kita kan? Pening. Kita jadi pening. Kita rasa, kita pun risau, kok betul kok aku terdengar suara. Kita jadi terrisau. So Allah kata, Muhammad innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau ni, walau apa pun orang cakap, wahai Muhammad, engkau ni betul-betul rasul, seperti mana rasul-rasul yang terdahulu. So sebelum orang lain percaya, Nabi kena percaya dulu. Susah kalau kita sendiri tak percaya diri, tak ada, orang kata tak ada keyakinan diri, macam mana kita nak sebarkan kepada masyarakat? So sebelum orang lain percaya, Allah nak bagi tahu kepada Nabi, biarkan apa, pedulikan apa saja orang manusia kata, manusia tuduh tu, tak kisah. Kalau tak ada siapa pun hendak menjadi saksimu, cukuplah Al-Quran sebagai saksi. Quran jadi saksi bahawa Muhammad SAW sebenar-benarnya adalah seorang mursalin. Sebab tu kalau tak silap, saya tak ingat surah apa tu yang ada Nabi kata, Allah bagi tahu, Allah sebut nama Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau Muhammad Rasul Allah. Kalau ada asbabun nuzul daripada ayat itu dikatakan bahawa ketika sahabat diperintahkan, disuruh oleh Nabi supaya padam nama Nabi Muhammad tu, ketika apa tu, perjanjian Hudaybiyah kan, suruh dipadam, sahabat sendiri tak sanggup padam. Akhirnya Nabi padam sendiri. Allah turunkan, Allah kata sesungguhnya engkau Muhammad Rasul Allah. Walaupun kau padam, perkataan Rasul Allah tu, walaupun kau padam, tak ada masalah. Cukuplah Al-Quran sebagai saksi. Allah saksikan dalam Al-Quran bahawa Nabi Muhammad, terima ke tak terima, dia tetap Nabi Allah. Itu mengubah jelas sikit hati Nabi. Dia rasa ditentang, dia pun rasa confused, dia pun rasa, tu kadang-kadang ayat lain Allah kata, kalau kau tak percaya kepada ayat ni, tanyalah kepada orang-orang yang terdahulu, ini orang ahli kitab, tanya kepada mereka mengenai apa. Sebab tu Nabi dibawa oleh Sayyidatina Khadijah untuk jumpa dengan Waraqah bin Nawfal, untuk membuktikan, untuk pujuk dan untuk bagi tahu bahawa apa yang dia dapat ni seperti mana Nabi Musa, nabi-nabi yang terdahulu, benda yang sama juga, cuma orang kata sebagai penutup pada para nabi dan rasul, untuk lekapkan ajaran Islam itu. Okey. Selepas Allah yakinkan Nabi Muhammad SAW, Allah kata apa? Ala sirat, auzubillahi minasyaitanirrajim. Allah kata ala siratim
mustaqim. Allah kata apa? Di atas jalan yang lurus. Maksudnya apa? Sebenarnya engkau Muhammad bukan sahaja seorang rasul, tapi berada dekat atas jalan yang lurus. Atas jalan yang lurus. Allah tak kata fi, Allah kata atas. Menunjuk apa? Penunjuk tu datang daripada atas dan Nabi berada di atasnya. Nabi berada di atas jalan yang lurus. Betul jalan dia. Kalau Allah kata mengenai kegelapan, Allah kata fi zulumati ilan nur. Fi zulumat, dalam kegelapan dia tenggelam. Orang dalam cahaya dia tak tenggelam. Dia tak tenggelam dalam cahaya. Dia dalam cahaya dia tahu apa yang dia dah dapat. Dia bergerak dengan keadaan terarah, dia tak hanyut. Dia tak. Waktu khusyuk, Nabi khusyuk dalam semayang. Nabi tak khusyuk, Nabi tak kena macam orang kena ekstasi, tak. Nabi dengar bila budak menangis. Nabi dengar bila ada budak Nabi sedar bila Hasan Husin panjat belakang dia. Khusyuk bukan maksudnya tak ingat dunia. Terbakar lah imam sekali dengan makmum terbakar. Tak ada. Jadi imam gitu insya-Allah dia sedar. Saya sedarlah. Kalau dulu masa kecil-kecil dulu orang buat Maulid Rasul, kita panggil gajah datang. Bukan panggil gajah. Kemudian gajah tu ada budak-budak kecil, tak tahulah siapa nama budak-budak tu. Saya lah salah seorang dia. Kita cucuk dia punya belalai. Dia tak ada macam undang-undang usah. Lepas tu kita lari, kita balik rumah. Time Zuhur tu orang cerita gajah tu masuk dalam masjid, dia terlepas. Orang cerita wallahu alam, saya tak ada ketika tu. Orang kata bila imam tu rukuk nampak gajah, imam tu lari. So makmum pun lari lah. So maksudnya khusyuk bukan maksudnya tak sedar apa-apa kan. Kalau gajah masuk masjid lari lah kan. So maksudnya sini dia berada, dia in control. Bila kata ala siratim mustaqim, dia in control. Dia ada hak untuk bertanya. Dia bukan duduk macam setengah orang aja kata apa pun ikut lah. Tak. Dia bukan begitu. Bila berada dalam agama, boleh bertanya, boleh search for guidance, boleh tanya, tak ada masalah. Itu sebab tu Allah selalu cakap dalam Quran, adakah kamu tidak melihat bagaimana aku ciptakan unta? Bagaimana Allah suruh kita bertanyalah. Tapi tanya soalan, biarlah orang kata yang memang kita tanya untuk kita tahulah. Jadi Allah kata sini innak ala siratim mustaqim, yang berada di atas jalan yang lurus. Bila kata sirat, dia lain dengan sabil. Sabil pun jalan, tapi sabil dia ada sabil yang salah, sabilillah, ada juga sabil yang lain. Dia banyak jalan, sabil. Dan tapi bila kata sirat, maksudnya memang betul-betul jalan itulah jalan yang benar. Dan dia bukan sekadar benar, dia straight. Dia lurus. Walaupun straight itu bergantung kepada manusia itu sendirilah. Dia punya jalan itu, hidayah itu lurus. Tapi cara kita nak dapat tu macam-macam cara. Ada orang naik helikopter, ada orang naik roket, ada orang merangkak. Itu cara dia sendiri untuk cara dia dapat hidayah. Tapi petunjuk itu petunjuk yang lurus. So apa makna sirat? Okay, sirat, kata sirat saya terambil daripada kata sorata, yang maksud dia menelan. Kalau kita nak bahasa Arab, kadang-kadang diambil, kita tak faham langsung dari mana dia ambil. Kadang-kadang tak ada kena-mengena pun, sebab kita tak faham bahasa dia. Dia orang ambil daripada perkataan sorata, maksudnya telan. Sebab dia kata apa? Kalau jalan tu lebar, jalan tu besar, sirat tu dia bila orang tu jalan, dia macam tenggelam. Bila kata macam tenggelam, maksudnya dia tak akan patah balik lah. Dia datang dalam keadaan yang penuh lebar. So kita tengok dari jauh, seolah-olah dia dah masuk macam kat highway, seolah-olah kereta tu kecil je. Bila naik highway, orang patah balik tak ada. Jalan kecil selalu orang patah balik, orang takut betul ke jalannya tak ada penghujung. Yang bila highway mesti straight, selalunya highway ni lebar. Begitu Arab dia panggil suara tau, dia kata Ustaz, orang dulu kalau mengembara dia tak patah balik dah. Dia jalan sirat, sebab dia bagaikan menelan si pejalan itu. So dia sirat tu satu je, dan dia mesti bersifat benar dan hak, dan dia takkan salah. Tu sirat. Kalau sabil, dia jalan, banyak-banyak jalan. Boleh jadi jalan tu betul, boleh jadi jalan tu salah. Tuan-tuan jangan risau kalau tuan-tuan tak sempat nak salin, boleh ambil je, saya free of charge. Doakan saya lah supaya bahagia dunia akhirat. Kalau tuan-tuan nak buat seminar apa lepas ni, pakai ni pun silakan, tak ada masalah. Cuma jangan tuan-tuan itu kata ini copyright saya punya, ni saya tiba-tiba saya belajar, tuan-tuan kata tuan-tuan nak curi saya punya, sial lah kat saya. Tiba-tiba saya belajar saman. Sedangkan saya punya. Okey, tak ada masalah, ambil saja. Kalau sebab saya tak tunggu tuan-tuan tak sempat salin kan, tak ada masalah, boleh ambil saja.
Alright. Mudah-mudahan ada pahala kita kongsi-kongsi kan. Alright. Apakah makna mustaqim? Tadi dah kata sirat. Sirat sendiri dah maksudnya memang jalan yang lurus. Tapi bila kata mustaqim, sirat tadi jalan tu mesti benar, jalan tu hak. Kalau kata mustaqim, dia mesti lurus. Dan lurus ni dia mustaqim dia ambil dari perkataan qama yaqumu. Kalau kita tahu selalu kita dengar qiyam maksudnya berdiri. Aqimus salah, marilah kita berdiri. Qad qamatis salah tu kan, aqimus salah maksudnya marilah kita berdiri sembahyang. So mustaqim ni asalnya berasal dari perkataan qama yaqumu, yang erti asalnya dia duduk atas, dia nak bangun, dia bergantung kepada kekuatan betis. Ni betis mana? Ni betis kan? Betis. Dia berpaut pakai betis ataupun dia pakai dia bangun. Jadi itu maksudnya qiyam, nak bangun. Dengan demikian dia kata bila dia bangun dia dapat berdiri dengan tegak dan lurus. Itu maksud asal qiyam. Siratul mustaqim maksudnya jalan yang dia bukan saja betul tapi dia boleh bergantung kepada jalan tu dan dia tak akan sesat selama-lamanya. Terlampau ni saya okey tak? Boleh faham? Ini sekadar orang kata kita nak tahu makna lah. Kalau tuan-tuan tak tahu pun tak apa, tak ada masalah. So dengan demikian jalan itu di samping lebar dan luas, dia juga mesti lurus. So sirat, jalan tu betul. Mustaqim, jalan tu mesti tegak. Dia macam orang nak bangun tu, dia jalan tu tempat dia bergantung. So siratul mustaqim maksudnya jalan yang hak, dan bukan saja hak, jalan itu lurus. Jadi tak boleh kalau jalan tu luas saja tiba-tiba dia tak lurus, dia tak sampai juga ke tempat yang asal. So Allah kata sesungguhnya kamu benar-benar wahai Muhammad seorang rasul yang berada di atas jalan sirat mustaqim, di atas sirat yang mustaqim, yang betul, yang lurus, yang tegak. Baik. Kemudian Allah kata tanzilal azizir rahim. Dia bukan kalau telah berada dalam lurus, siapa yang menurunkan jalan itu, siapa yang membawa dan memberi wahyu kepada Nabi Muhammad, dia diturunkan oleh yang maha perkasa lagi maha penyayang. Menarik. Biasanya bila Allah kata Al-Aziz, dia maksudnya hebat. Kenapa biasanya Allah gandingkan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Kenapa kali ini Allah gandingkan Al-Aziz dengan Ar-Rahim? Al-Aziz dari segi biasa dia boleh bawa makna perkasa dan dia juga boleh bawa makna mulia. Contoh kalau kita tengok dalam surah Yusuf, orang panggil kepada Tuhan dia tu Al-Aziz, yang maksudnya mulia. Yang di sini boleh kita, tapi di sini para ulama menafsirkan sebagai Al-Aziz sendiri perkasa. Tapi Allah kata Ar-Rahim. Kenapa Allah kata Quran diturunkan oleh Al-Aziz yang maha perkasa tapi maha penyayang? Kenapa digandingkan? Nampak macam tak kena. Perkasa, penyayang. Sepatutnya penyayang pemurah lah, Rahman Ar-Rahim, ataupun Ar-Ghafur Rahim, maha pemberi pengampunan dan penyayang. Di sini ditafsirkan, kalau kita tengok kepada pentafsiran, mengatakan bahawa sebab dikatakan perkataan Al-Aziz menunjukkan Allah berkuasa menurunkan Al-Quran, dan Allah tak kisah pun orang tu terima ke tak terima. Sebab ada satu versi di mana kan ada orang kata the satanic verse. Satanic verse kalau tak silap mengatakan bahawa di wahyu itu diselewengkan oleh siapa? Lucifer, oleh iblis. So Allah sendiri dalam ayat lain Allah ada menceritakan mengenai Jibril, bahawa Jibril tu kuat. Bila Jibril kuat maksudnya tak ada satu makhluk pun yang boleh untuk cross dia lah. Begitu juga Allah. Bila kata Allah Al-Aziz, tak ada satu makhluk pun yang boleh nak cross dia. Nak kata bila dia turun wahyu tu, dia curi wahyu tu. Tak ada. Sebab apa? Allah Al-Aziz. Bila Allah Al-Aziz, Allah bagikan pilih hamba dia yang kuat juga untuk sampaikan wahyu tu. So Allah Al-Aziz bermaksud Allah mampu untuk menurunkan wahyu ni walaupun ditentang, tapi dia still survive. 13 years 13 tahun di Mekah, bukan orang terima pun Quran, tapi Allah kata aku tak kisah, aku Al-Aziz, jalan. Tak terima pun tak apa, jalan. Wahyu tetap sampai. Bunuhlah tak apa, mati orang pun tak apa, Nabi tetap jalan. Di mana Nabi dapat kekuatan? Nabi dapat kekuatan daripada Al-Aziz. Sebab tu Nabi boleh
sebarkan juga dakwah sampai 23 tahun berperang macam mana pun, sampailah ke akhir hayat baginda, Quran tetap kekal sampailah sekarang. Mujizat yang terakhir yang akan kekal sampai ke akhir zaman. Tongkat Nabi Musa dah reput dah, kapal Nabi Nuh reput habis dah, yang tinggal cuma Quran yang akan kekal. Sebab ada Al-Aziz, Allah jamin untuk jaga dia sampailah ke akhir hayat, sampailah kita kiamat. Dan Allah kata tak cukup perkasa, Allah tu Ar-Rahim. Sebab kadang-kadang orang bila dia perkasa, dia kuat, akhirnya dia menindas. Allah walaupun dia perkasa, dia kuat, tapi dia Ar-Rahim. Ada orang bukan Ar-Rahim, dia bukan baik kerana dia nak jadi baik, dia nak baik sebab dia terpaksa jadi baik, sebab dia nak marah pun orang tak takut kat dia. Tapi beza dengan Allah Al-Aziz, tak memerlukan sesiapa pun. Allah turunkan Quran ni bukan surat rayuan supaya kalian sembah aku, tak. Okay. Aku perkasa, tak perlukan siapa, tapi aku kesian. Aku turunkan Quran ni sebab kesian. Kesian korang duduk dalam keadaan yang tiba-tiba menindas wanita, pergi minum arak, tiba-tiba tertindas, tiba-tiba hidup dalam macam keadaan pergi bertawaf kat Kaabah dalam keadaan bertelanjang apa semua, hidup dalam keadaan seperti haiwan. Sangat menghinakan diri. So Allah tak nak tu. Allah sifat rahmat, walaupun dia kuat, dia kata apa? Ambillah wahyu ni, terimalah, ubahlah diri, jadilah orang yang lebih baik. So Allah yang maha perkasa, Al-Quran bukan turun untuk merayu orang menyembah dia, Al-Quran turun sebab atas dasar rahmat. So dakwah first kali nak didahului, mesti didahului dengan kasih sayang. Sebab tu Nabi bila sampai dia bila sampai ke Madinah apa, dia cerita pasal apa? Makan. Sebab orang suka makan, sebab orang tak cukup makan. Cerita pasal apa? Tolong orang. Dakwah pertama bukan cerita pasal sunat, jangan. Dakwah pertama adalah cerita pasal bukan pasal neraka. Satu boleh hamkan kata asal neraka di mana syurganya. Kita duduk cerita orang neraka, orang baru sampai, mak rempit tu baru sampai dengan motor dia. Bawa parking. Mak rempit di luar sana tengah merempit. Kita pun rempit berkata, Allah, asal khutbah dia pasal aku. Dia kena kat dia kan. Setengah jam tu kena kat dia, lala dia tidur lah. Tapi bila kita kena, kita tak tidur. Orang lain tidur, dia aku je kena depan tak datang lah. Sebab apa? Asyik kena kat dia. Sebab tu Allah, dakwah yang utama adalah dengan kasih sayang. Tujuan kita adalah bukan untuk mencari gaduh. Tujuan kita bukan kita nak paksa dia terima. Tujuan kita sebab kita kesian. Itu yang kurang pada zaman sekarang. Zaman sekarang orang lebih kepada untuk membuktikan siapa itu betul, siapa itu salah. Yang sana tuding sana, yang tuding sini. Kita dah sampaikan kesian kepada asatizah kita juga. Orang-orang yang menyebar agama juga kadang-kadang pun terbawa-bawa juga dalam fenomena ini. Akhirnya jadi tuding menuding. Akhirnya orang kat bawah jadi pening. Pening jadi lagi pening. Jadi masalah lah. Orang bawa agama pun pening. Macam mana? Sebab tu Allah bagi tahu, Allah cakap kat sini, sebab tu Nabi itu sendiri yang dia bawa tu ada kualiti, yang membawa juga ada kualiti. Bukan maksud kita membiarkan saja kata masyarakat nak buat apa buatlah, tak, tapi kena disampaikan dalam bentuk yang perlahan-lahan. Yang kata jangan sampai yang kata menyebabkan orang jadi pening dan akhirnya orang fed up dan orang lari lah. Susahlah kita. Jadi Allah kata sini Tanzilal Azizir Rahim, diturunkan oleh yang Maha Perkasa dan Ar-Rahim. Sebab tu Allah kata Allah tak akan musnahkan satu kaum selagi mana tak didatangkan risalah. Macam mana orang duduk dekat Gunung Ganang yang memang tak ada akses internet, yang dia duduk dengan tumbuh-tumbuhan dia je. Itu hanya Allah saja yang kita tahu apa nasib dia di akhirat, dan Allah akan hukum berdasarkan kebijaksanaan dia lah. Dia jangan fikir pasal mereka. Melainkan kalau kita boleh fikir untuk sampaikan dakwah, Alhamdulillah. Tapi kalau kita kata, aduh orang kat sana tu macam mana Tuhan, tak dapat hidayah semua, aku nak pergi tak sampai. Jangan fikirlah kalau kita tak sampai. Kalau kita boleh sampai, kita usahakan cari helikopter sampai ke sana. Tapi kalau kita tak boleh nak sampai, itu kerja Allah. Setelah kita usaha untuk menyampaikan ke mana-mana yang boleh, ada orang masuk sampai ke pusat orang asli apa semua kan, ada orang pergi cari ke lubuk mana pun, tapi kalau sampai mana, kalau memang tak pernah jumpa lah, dia memang duduk seorang-seorang, dia pun tak pernah bagi tahu, itu Allah akan nilai sama ada surga ke neraka, wallahu alam, dan Allah tak akan menzalimi makhluk dia. Jadi kita tak boleh hukum satu perkara, kita kata orang ni buat salah, ni sesat, ni khurafat, ni syirik, macam tu saja, ni ahli khurafat, ni ahli syirik, kita label orang tapi kita tak buat apa-apa.
melainkan kita hina sahaja. Sepatutnya kita buat kerja bukan label. Jangan buat kerja Allah, buat kerja manusia. Tugas manusia adalah menyampaikan, iaitu balaghul anni walau ayah, sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Itulah yang Nabi buat. Allah turunkan kepada dia oleh Yang Maha Kuasa. Oleh siapa? Dia Al-Aziz, dia Ar-Rahim. Okey, pengajaran selain daripada kita ambil pengajaran daripada ayat, kita juga kena tahu dalam Islam dia ada konsep tawassul. Apa maksud tawassul? Dia guna antara perantaraan yang boleh kita buat. Kita tak boleh guna bahala, kita tak boleh tangkal, kita tak boleh guna benda-benda yang syirik. Yang boleh kita guna ialah nama Allah. Contoh, bila kita minta rezeki, kita kata ya Allah, ya Ar-Razzaq, berikanlah aku rezeki, minta kat dia. Ataupun kita kata ada orang sedang menzalimi kita sebut perkataan Allah yang ya Allah, ya Jabbar, ya Aziz, ya Qawi. Kita sebut perkataan yang nama-nama dia yang hebat. Ya Allah, aku dizalimi, ya Allah, bagi tahu, sebut dengan nama Allah yang hebat. Ataupun kita sedang dalam keadaan susah hati, kita semua kereta hilang ke duit hilang apa, kita sebut ya Allah, ya Rahim. Ataupun kita minta apa, ya Ghafur, ya Ar-Rahim. Kita minta kepada Allah dengan orang Allah yang memberi keampunan dan juga Maha Penyayang. Minta dengan nama Allah. Itu perantaraan yang dibenarkan dalam Islam. Bukan pergi minta kat kubur ke apa, pergi minta boleh perantaraan tok bohong ke apa, pergi minta kat jin ke apa. Jangan. Yang itu benda-benda yang kita jauhkan. Saya cakap tadi Raja Bomoh pun dah bertaubat, kita patut lagi bertaubat lah, anak-anak dia yang bawah-bawah ni. Sebab apa? Kadang-kadang dimasukkan dengan unsur-unsur syirik, akhirnya membuatkan kita jauh daripada Allah. Gunakan apa yang Nabi ajar, apa yang Allah ajar. Allah itu ada nama-nama yang baik. Dalam Quran kata ada nama baik. Mintalah dengan nama-nama Allah yang maha baik, sebab Allah tu suka dipuji. Tanzilal Azizil Zirrahim, sebagai wahyu yang turunkan oleh Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. So Allah kata apa tujuan dia turun dia untuk jadi wahyu, untuk jadi peringatan. Allah lanjutkan dalam ayat 6. Okey, sorry. Sebelum tu kita tengok apa maksud Al-Aziz dengan lebih dalam lagi. Ya, kata Al-Aziz terambil daripada kata-kata akar yang tadi daripada dua huruf. Dia ada ain, dia ada zai. Simple je, az je. Maknanya dia berkisar pada kekukuhan, mantap. Bila kita tengok Aziz, kuat, qawi, kuat, gagah, berani. Semua tu tadi daripada kata Al-Aziz. Tapi dia ada beberapa bentuk lah. Kalau Ya'uzu dia kata, berarti dia akan mengalahkan. Maksudnya Allah macam mana pun dia datangkan mujizat Nabi sesuai untuk mengalahkan. Siapa pernah dengar perkataan apa izah? Maksudnya untuk ijaz dia ada mengalahkan. Untuk kalau zaman Nabi Musa dia ada tongkat